Mereka ni lebih teruk daripada kal-an'am. Balhum kal-an'am. Bahkan mereka lebih teruk daripada binatang ternak kal-an'am. Kalau binatang ternak kita boleh halau dia, tuan dia tahu kan. Pegang apa sana, halau masuk ke kandang ni. Lebih teruk daripada binatang. Dia boleh kita menghadapi. Macam mana kita nak hadapi dia, tak lain. Kita betul-betul kena rasakan, iaitu sifat-sifat Muhammad. Mau pakai Muhammadur Rasul, Muhammad Rasulullah. Sifat kasih sayang kena tinggi. Nak menghadapi orang macam ni bukan dengan kekerasan juga. Tapi kasih sayang tu bukan bermakna lembut, bukan. Jangan salah faham. Kasih sayang tu kalau dia suruh lembut. Kalau dia suruh pancung. Tu kasih sayang juga. Kalau dia dah suruh pancung lah. Tu cara kasih sayang dia. Macam Nabi Idris suruh pancung kan. Bukan mana Nabi Idris berbuat nafsu dia. Bukan dia marah. Tapi Allah suruh tu kasih sayang. Dia nak selamatkan akan datang. Dia suruh bunuh Yahudi ni semua. Dajjal ni apa, geng-geng Dajjal. Suruh bunuh, pancung je. Zalim lah kau. Tak ada kasih sayang. Bukan tak ada kasih. Itulah kasih sayang. Kalau dia suruh gitu. Jangan salah faham. Ingat kasih sayang tu salah pasang kau ni. Hikmah tu baik. Bukan. Hikmah tu dia, kalau pokok kecil, pakailah pisau kecil. Kalau ada kayu balak, kau nak pakai pisau kecil. Pakailah chainsaw ke, kan? Gitulah. Lebih besar, pakai yang agak keras sikit. Itulah hikmah nama dia. Bukan sama je, tak. Tu tak faham tu maknanya. Hikmah tu arahan daripada Allah. Suruh kata, buat cara macam ni. Musa cakap elok-elok. Musa perang, bunuh. Bunuh. Itu juga kan. Jadi kita kena faham lah. Imam Mahdi kau turun, bunuh. Bunuh lah. Bukan makna zalim lah Imam Mahdi ni. Tak, dia ikut arahan Allah. Untuk selamatkan yang lain. Supaya dia dah lama sangat, dia ingat dia bangga, dia dah Allah hantarkan kekuasaan Allah. Jangan kau ingat aku bagi kekuasaan, kau salah guna, sombong. Jadi cerita-cerita Allah. Jadi kita bawa watak apa yang Allah, tak lain, kita selalu rasakan dia je, tak ada kita. Watak tu akan jalan natural lah. Bagus lah. Tapi kalau dia bagi begini, kita tukar. Kita rasa kita yang ada kudrat. Tu yang bahaya tu. Jadi macam Fir'aun, Namrud dan orang seangkatan kan. Dia rasa dia bukumul dia pakai, padahal dia pakai kudrat apa? Hayat apa? Dia tukarkan, dia tutup. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita nak baiki sama-sama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dapatlah kita bersama-sama menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hala tujuh tetap yang menyatakan diri keesaannya juga. Dia yang tahu mengesakan pada diri dia, tak ada dia kita. Kita sentiasa menafikan diri. Ulahan demi ulahan pada petang ini, iaitu menegaskan bahawa jangan mengadakan kedirian, jangan mengadakan kedirian diri kita. Selalu ditegaskan bahawa jangan ada, itu yang dikatakan Rasulullah SAW, asyiddahu al kufar diri di dalam diri kita, bukan orang kafir. Kafir itu kita lah. Ada diri itu kafir lah tu. Itu yang sebenarnya. Jadi innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, iaitu solat boleh mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar, iaitu ada diri je, ada diri je. Jadi mana dia akan berlaku perkara-perkara yang macam-macam, kendak hawa nafsu dan sebagainya. Jadi apabila kita sentiasa solatun daimun, innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah solat yang dikatakan itu, yang diperbincangkan kaitan pada petang ini, iaitu solat yang tetap, dia kata daimun tadi tu, iaitu tak ada kedirian kita. Kita berpegang teguh kepada yang Rasulullah SAW ajar tadi tu. Solatlah aku sebagaimana aku solat. Itu solat Rasulullah beritahu, dia tak ada kedirian diri dia, yang ada hanya Allah. Jadi membawa kepada keluar solat dan seterusnya.
Itulah sebenarnya keesaan dia je. Tu kita nak cakap macam mana? Itulah yang dikatakan asas la ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang tak nak macam Ustaz cakap tadi, apa? Bedah siasat perkara yang dikatakan la ilaha illallah, padahal dah jelas nyata dah asas Rasulullah je, bukan perkara baru pun, bukannya ilmu baru pun. Semua tu dari hari ke hari, dari hari ke hari. Dalam Quran dah menyatakan, dalam hadis dah menyatakan, tapi kita tak tahu, kita tutup. Jadi kita sekarang ni di pengakhiran zaman ni kena bertindak. Kalau kata apa yang dikatakan, yang dalam YouTube ni tunjuk macam mana yang dikatakan petunjuk dan macam mana yang skill-skill itu, kita terus buat lah. Itu yang seperti kita, yalah, cakap ni memang senang tapi kita memang tak mampu, tapi itulah yang dikatakan asas ni. Kita sama-sama membawa yang dikatakan keesaan, sama-sama kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita, insya-Allah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita hadir dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Apa yang disampaikan adalah, apabila kita belajar ilmu kenal diri, kenal Allah ini, apabila kita merasakan kefahaman itu datang dan kita rasa kita faham, kita rasa tak ada kedirian, tapi sebenarnya belum lagi. Itu yang dikatakan masih ada kedirian diri kita yang masih mengikut hawa nafsu kedirian kita sendiri, yang kita sangka kita dah faham tapi sebenarnya belum. Itulah yang kita dikatakan mengikut hawa nafsu. Jadi kita tak boleh mengikut hawa nafsu, kita kena mentiadakan diri kita lagi, menghilangkan sehingga memang tiada kita. InsyaAllah kita sama-sama kita berpegang kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini ucapnya dari kita dua orang tadi, ada kalimat Rabbi, kalimat Kudus, khatir, lintasan Rabbani, tersentuh dalam rahsia dalam diri dia, tak lain daripada khatir Rabbani. Sama kita amaliahkan dalam kehidupan kita untuk menunjukkan yang dia mengesakan dirinya, tidak lain. Jadi tak ada apa nak ditambah, cuma sikit saya bagi tahu yang katakan tadi Nabi Musa tu tadi, bila Allah bertanya, Allah tu tahu yang Nabi Musa tu pegang tongkat, tapi Allah tu tanya, apa kat tangan kau Musa? Bukanlah itu satu soalan, tapi itu tanda kemesraan. Tapi kalau kita tak faham ayat tu, kita tak berdasiasat, kita tak jadi orang arif bila tentang Allah, kita tak bisa ikut hawa nafsu kita sendirilah. Kenapa Allah nak tanya lagi? Kan ke Nabi Musa yang kita akan ikut kepala kita yang tak betul ni punya tafsiran. Sebenarnya Allah bertanya itu atas kasih sayang lah. Kan? Tengok, ditegur. Allah tahu kat tangan Nabi Musa tu tongkat, kayu apa semua Allah tahulah. Tapi kemesraan Allah tu nak tunjuk, ajar kita kemesraan. Tanya, apa kat tongkat, apa kat tangan kau tu Musa? Tongkat. Kalau kita luru bendul, ya Allah, takkan kau tak tahu ya Allah, ni kan tongkat. Kan kurang ajar nama dia kan. Orang nak ajak kasih sayang kau tak faham. Kan? Allah tu ajak kasih sayang. Dia macam kita. Kita dah tahu dia beli beras kan. Banyak beli beras. Ataupun kita tanya, beras ke tu? Kau tak tampak ke beras? Tak faham. Orang tu ajak kasih sayang bercakap, nak tegur kan. Engkau tak faham, engkau ikut kepala kau tak betul tu tadi. Jadi Allah tu itu.
Dia ajar kita kasih sayang. Dan Nabi Musa faham. Ya Allah, ni tongkat untuk aku nak jalan nanti tolak-tolak ni. Nabi Musa lebih mesra lagi jawab kan. Padahal Allah, kau lebih tahu ya Allah buat apa nak. Dia tetap dia tambah lagi sikit kasih sayang tu tadi kan. Dia Allah nak tunjukkan saya. Lepas tu campaklah Musa tongkat tu. Allah nak ajak gurau pula. Tadi ajak kasih sayang, dah kasih sayang kita tak faham gurauan Allah. Bila dia campak jadi ular. Takutlah Nabi Musa. Berlarilah dia. Jangan takut. Allah Ta'ala kata jangan tak. Dia tunjukkan pula kekuasaan dia pula. Betul? Jadi kita kena baca Allah Ta'ala punya buat pada kita. Ni bukan makna kita nak straight. Ya. Kita kena tahu kan kadang Allah berbuat untuk gini. Kadang Allah merendah diri. Itu bukan makna Allah tu dia suruh kau sembah dia. Makna Allah perlu kita sembah dia ke? Bukan. Dia tak tunjukkan kasih sayang. Kau sembah dia tu maknanya engkau pulang kepada dia, engkau tak ada diri engkau, itulah tempat engkau selamat. Dia nak engkau selamat sebenarnya. Padahal dia tak memerlukan engkau yang memerlukan dia. Dia tak perlu nak cakap sembahlah aku. Tapi dia nak turunkan diri dia, rendahkan dia supaya kita ni kasih sayang. Itu kita nak kena faham. Kadang-kadang betul saya cakap, kalau kau tak belajar kenal diri, kenal Allah, kau nak terus kenal Allah, kau takkan boleh faham. Adab kau tak ada. Tapi kau kena ikut step wa fi anfusikum, tengok dia dalam ni. Nanti dia akan ajar. Dia juga ajar adab kat engkau. Dia akan ajar cara berdialog dengan dia. Dia yang ajar cara berdialog dengan dia. Sebab dia berdialog dia dengan dia. Tapi kau tak kenal diri takluk dia, macam mana kau nak faham? Tetap Allah Ta'ala kata kau kena tahu asal usul kau. Kau ni dah kenal, baru kau tahu kau ni tak ada. Bila kau dah tahu kau tak ada, baru sebenarnya yang ada hanya aku. Baru kau tahu semua dia yang ajar. Baru kau tahu ni makam apa. Allah Ta'ala punya makam macam mana. Nabi dibuat makam macam ni. Nabi Musa dibuat makam macam ni. Berdialog dengan cara berkata-kata. Jadi Nabi Musa dia dah beradab. Dia tahu kata-kata tu kita tunggu balik macam mana cara dia nak jawab. Nabi Musa dalam keadaan gitu. Dia bila Allah berkata, dia tunggu juga apa yang Allah nak jawab. Dia dah biasa beri. Itu makam mutakalimun, maha berkata-kata tu. Maknanya kita kata alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dia ada jawapan. Aku yang tahu memuji dia aku. Dia sendiri yang puji, dia sendiri yang aku yang tahu gitu. Itu namanya dia dia yang maha berkata-kata. Bukan dia kata kita jawab, bukan. Kita jawab dengan siapa? Perkataan dia juga. Itu nama kasih sayang. Maknanya dia dengan dia rahsia. Itu makna rahsia yang nak kita tak ada. Tapi kalau kita tak yakin, tak ada iman, kita rasa kita ada, susahlah nak ajar. Susahlah Allah Ta'ala nak. Allah kata apa pun kau tak ada. Yang ada hanya kau duduk situ, baru kau faham nanti. Itu je. Kau nak ada rasa diri kau. Susahlah si Haji ni ajar, mana boleh. Kita ada diri kita dah lama. Pelan-pelan lah buang. Habis bila kau nak mulakan, kita pun mula daripada bawah. Kau nampak macam senang ni. Kita punya rintangan kita daripada bawah. Darjah 1 serupa juga. Tapi kau bila kau nak mula, kalau selagi kau tak keluar kembali kepada Allah. Walaupun kembali itu satu tapak, tak apa. Yang penting keluar daripada hawa nafsu kedirian, lobok kau duduk dalam lobok akuarium Yahudi, nafsu kau lama sangat buat apa? Sudah, Allah dah banyak kali dah bagi hidayah suruh keluar. Engkau tunggu nanti lengah lalai. Lepas tu kau nak salahkan Allah, hidayah tak sampai lagi. Kazib, penipu kau. Kau nak tipu dengan siapa? Allah tahu. Kau nak tunggu apa? Cepat, tempat yang paling nikmat adalah melangkah kepada Allah. Kembali. Walau kau niat, kau keluar, tinggalkan betul-betul. Engkau akan Allah Ta'ala naung, sambut kau tadi. Sambut, Allah bagi kekuatan lah. Kita pun semua tak ada kekuatan, tapi kita dah nakkan Allah. Allah keluarkan kita. Allah sambut kita. Baru kita tahu, ya Allah selama ni, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, dulu aku teruk, ya Allah, kau dah selamat, jangan kembalikan aku balik. Kita dah nampak gitu, Allah lihat. Nak gitulah. Jangan tunggu lama-lama. Lihat. Rasulullah ni bulan Maulud ni masuk malam ni.
Rasulullah nakkan kita semua umat dia selamat, itulah. Jangan terpengaruh dengan hawa nafsu, jangan terpengaruh dengan selain akuarium Yahudi, jangan ikut sistem tu. Jangan pertama. Rasulullah nak kita keluar dulu, betul-betul bersih. Baru kau selawat, baru kau puji, baru Rasulullah lega. Bila kau selawat, kau puji, Rasulullah suka juga. Tapi Rasulullah lebih suka kau keluar dulu daripada sistem Yahudi yang kau biasa amalkan. Engkau dah melakukan syirik, lepas tu kau duduk dalam kesyirikan, kau selawat, ya, Rasulullah nanti dia, Rasulullah nampak kau percaya kau berselawat, tapi malaikat halau kau. Bukan tak bagi selawat, boleh selawat, tapi masalah ni nanti Rasulullah nak pergi tak boleh, sebab engkau masih lagi duduk dalam akuarium Yahudi, kotor nanti. Keluar dulu baru kau selawat. Baru sekali kau selawat, ya Rasulullah terus dekat kau. Rasulullah nak begitu. Rasulullah tak mau kita tertipu. Tu. Ya. Selawat banyak-banyak, tapi kenal diri, kenal Allah, supaya kita duduk di tempat yang tak nak ikut sistem Yahudi. Sepasal ni pengakhir zaman ni kita kena faham. Kita kadang-kadang selindungkan dengan majlis zikir, majlis selawat, baca Yasin, masjid. Tapi sebenarnya kita mengikut arahan siapa tu? Yahudi. Akhir zaman ni fitnah macam tu lah. Kita tak sedar. Tipu daya dia halus. Tapi bukan halus sebenarnya. Kita yang tak mau kembali pada Allah. Maka tu kita tak nampak. Kita datang ke masjid, solat kita solat cara apa ni sekarang ni? Tak takut kita. Nabi tak pernah buat solat cara macam tu. Renggang-renggang apa. Ulama-ulama pula pandai-pandai pula buat fatwa pula. Boleh pula. Ni darurat. Apa yang darurat? Sebab bukan darurat sebenarnya. Ulama tu dah jadi ulama su. Mufti tu jadi mufti su. Dia dah buruk. Dia dah duduk di kaki-kaki pemimpin yang zalim. Ni bukan saya cakap ni, Rasulullah SAW 1400 lebih tahun dia dah bagi tahu dah. Dah banyak Imam Syafi'i bagi tahu masalah akan akhir zaman ni ulama dia. Memang Rasulullah lebih takut lagi. Takut kalau Dajjal tu ngeri, takut lagi aku pada ulama su ni, kata Nabi. Pemimpin yang su ni ulama, ya Allah. Lebih aku takut daripada Dajjal. Rasulullah. Lari. Imam Syafi'i kata kalau jumpa ulama itu lari, jangan dekat dengan dia, lari macam dia binatang buas, nanti dia terkam kau. Lari. Masuk ke hutan ke mana, jangan campur dengan dia orang. Waktunya kita sekarang. Dah bahaya sangat. Kita buat kita punya solat jemaah yang betul-betul. Walau 5-6 orang tak apa, janji betul-betul sab rapat. Kita bukan nak nentang kerajaan. Ni bukan masalah nentang kerajaan. Ini dah Nabi bagi tahu, kita kena bukan berbincang-bincang lagi. Tak ada masa nak bincang perkara ni, kita kena ubah. Kalau dia orang tak nak ubah, kita kena pindah. Kita bukan nak lawan, kita pindah. Kita buat cara kita. Bukan kita nak nentang dia. Tak guna kita nentang dia pun. Ya. Tu. Cuma kita minta dia orang sedarlah bahawasanya ini kita dah berada dalam akuarium Yahudi. Solat ni Yahudi dapat bawa kita ikut cara dia, bukan cara Rasulullah dah. Ya, fikir-fikirkan, maknanya kita kena ubah. Bukan maknanya kita nak bincang lagi. Itu semua tertipu. Bincang sejak merdeka sampai sekarang sama juga, makin teruk jadi umat Islam. Jangan bincang sekarang ni. Ubah. Keluar daripada sistem Yahudi. Sistem Yahudi ni kita duduk lagi, kita nak bincang 50 tahun dah. Tapi duduk lagi dalam sistem Yahudi. Keluar. Sistem riba, sistem perbankan, semua kita pakai sistem. Lepas tu kita janji dengan Allah, kita kata dengan Allah dalam solat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wah, malaikat semua amin. Kita kata dalam solat di hadapan Allah. Seolah-olah gitu. Tak nak jalan orang yang sistem dia tu, sistem yang dimurkai oleh Allah. Siapa dia? Yahudi, Nasrani, maju. Habis saja solat, amin, habis tu. Pergi bank, pergi buat sistem ni, insurans ni apa. Semuanya sistem
Kita kena buat, kita dah terbiasa. Dah biasa. Kau tu cakap tadi, kau daripada awal kau bilanya kau nak jadikan dia tu, tinggalkan dia. Kalau kau kata tak apalah, tak apa nantilah, lama-lama makin susah, kau terjerat, lama-lama kau tak tahu nak jalan keluar. Sebab sebelum lagi teruk keluar, kita tak boleh lagi dah. Dah terlampau lama sangat ikut sistem dia. Lahir-lahir kena enjet budak. Semua sistem pembelajaran kita semua dipegang oleh Yahudi. Sistem dia dah masuk British. Kita lama-lama tak rasa macam benda tu salah besar. Padahal dalam solat tu bagi tahu tak nak jalan tu, tapi luar solat ikut pula. Engkau bohong dengan Allah Ta'ala ke? Engkau cakap main-main dengan Allah ke waktu solat tu? Tak terbawa di luar solat. Asal kau tak belajar kenal diri, tak kenal Allah, kau tak takut dengan Allah. Kau anggap Allah Ta'ala ada waktu solat je. Habis solat Allah tak ada. Itulah bodohnya. Itu dikata celaka orang yang solat, artinya lah itulah dia. Dalam solat dia memang khusyuk. Luar solat dia ikut apa yang dijanji dengan awal dia cakap tu, dia tak buat, dia ikut sistem Yahudi. Kita yang Allah Ta'ala murkai. Bahaya tak bahaya kan? Kita nampak ini bukan Nabi cakap. Nabi cakap ni dulu lagi 1400 tahun lebih lagi. Kita nampak depan mata. Kau tak ubah juga, jangan salah Rasulullah, jangan salah siapa-siapa. Jangan salah Allah. Engkau yang dah ditunjuk macam-macam, kau tak nak ubah. Kalau kau senda-senda kan, engkau kata tak apalah, nantilah, lalai, lengah lah. Itulah ciri-ciri orang yang duduk dalam neraka Jahannam, kata Allah Ta'ala. Bukan saya cakap. Kau nak terus, kau nak nampak api depan kau. Engkau punya perbuatan tu dah sebenarnya mengundang api neraka. Tak payah kau nak nantikan api, engkau sendiri tak sedar ke? Kau dah kena istidraj, bala air istidraj. Cepat sebelum menyawa dicabut. Masih ada peluang lagi. Rasulullah sedih tengok engkau. Allah tu nak engkau selamat. Engkau main-main lagi. Orang semua nak, Allah Ta'ala lagi sayang pada hamba dia. Macam-macam cara Allah Ta'ala. Malaikat nak hukum, nanti dulu, nanti last, nanti nyawa dia mungkin nak dicabut, aku bagilah. Mungkin dia nak bertobat, Allah Ta'ala kata. Macam tu sekali Allah merendah diri. Jangan hukum dulu. Punya sayang kita ni. Habis dia. Allah sayang, Rasulullah sayang. Jangan apakan dulu apa ya Allah hukuman kepada umatku, biar nanti syaratul maut nanti mungkin dia akan bertobat, ya Allah. Jangan. Dia Allah tu nak tunjukkan kasih sayang nak. Habis kita kata lengah langai itu. Allah, Rasulullah semua nak selamat, maknanya begitu. Tapi kita jangan menipu. Kita rasa tak dapat petunjuk pun kita buat alasan gitu. Jangan. Jadi ubahlah cepat. Siapa pendengar YouTube ni, cepatlah. Carilah, tinggalkanlah. Selagi kita tak berhati dalam diri kita, tak kenal diri kita, kita dah ikut sistem Yahudi dah terlampau lama, ataupun sistem hawa nafsu kita tak boleh salah 100% Yahudi. Nafsu kita lah. Nafsu kita keluar, maka kita makan duduk dalam akuarium Yahudi, sistem Yahudi. Punca dia kita tak mau kenal dia, dah ditunjuk, kita tak mau lengah-lengah. Jadi balik pada diri kita dan kita pulang kepada Allah. Nanti Allah akan tunjukkan tempat yang kita duduk tu salah. Beri kekuatan, Allah akan bagi kekuatan. Ni sekarang kau dah nampak pun kau tak boleh buat apa. Sebab apa? Dah terlampau lama duduk dalam akuarium Yahudi. Sudah. Masa ni nak kiamat dan nak kiamat ni kau nak tunggu bila? Bila-bila yang nyawa kita akan cabut. Biar kita dapat keluar, sempat keluar. Besok kita mati, Alhamdulillah. Maknanya Allah bagi keampunan. Rasulullah pun bangga. Sempat keluar sebelum kalau dah mati, Allah, na'udzubillah min zalik. Dah mati. Kau dalam keadaan mati, kau keadaan ikut sistem Yahudi kau nafsu. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Rasulullah menangis-nangis doa, umatku selamatkan. Jangan sampai dia tak sempat bertobat. Tuan-tuan. InsyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada rasa kedirian. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.